Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni Kak K baru habis jogging. So, this morning, I am going to talk about words. We have about 1 hour for you and me to be together this time. Today, I'm going to talk about words. Kak K nak share, tajuk kita hari ni words. Words can bring people down and words can bring people up. Pada zaman Kak K sekolah dahulu, pada siapa yang tak kenal Kak K ni, Kak K sekolah biasa sekolah rendah biasa. Sekolah rendah Puteri Pandan. Kemudian Kak K pindah ke sekolah rendah Pandan Jaya. Kemudian Kak K pergi ke sekolah menengah Pandan Jaya. So Kak K adalah wanita ataupun keluaran sekolah government. Kak K adalah fully government punya school. Kemudian Kak K belajar grad daripada University of Arizona, di mana waktu Kak K grad tu kita kena buat preparation selama setahun. Dalam masa Kak K buat preparation setahun tu, Kak K nampak Kak K seorang sahajalah student daripada sekolah biasa berbanding yang lain semua datang daripada sekolah hebat-hebat. Sekolah hebat-hebat ni sekolah MRSM, sekolah SBP, sekolah TKC, sekolah yang hebat, sangat hebat. Kak K malu masa Kak K join sekolah kelas diorang tu kan. Preparation tu sewaktu Kak K buat preparation di UiTM Section 17. Zaman Kak K dulu dia panggil PPP. Zaman sekarang dia panggil Intech. My first year was the year they changed their name to Intech instead of letak PPP kan. So at that time, we were so... Kak K feels very different lah compared to others. Kak K rasa sangat berbeza dan Kak K rasa sangat rendah diri. Oh, SMKPJ juga. Wah, jumpa alumni hari ni. Baik, before Kak K masuk ke situ, I want to highlight about words. Words, masa zaman sekolah dulu, ada cikgu masa Kak K sekolah rendah, Kak K still remember. Cikgu tu dia bagi ucapan, dia kata, kata-kata ini tak ada apa-apa. Words is nothing until you take actions. Dia selalu cakap macam tu. Kak K lupa dah nama pengetu Kak K tu. Di masa tu sekolah rendah sekolah Puteri Pandan 2 di Taman Maluri. Jadi cikgu tu selalu kata, words means nothing. Stop talking and start making actions. Dia cakap macam tu. Untuk budak-budak pada umur Kak K tu, kita orang tend to bermain. Tapi waktu bermain kita, walaupun kita sibuk bermain, kita sebenarnya listen. Sebab apa? Sebab Kak K masih boleh ulang balik. Kak K masih boleh recall dan Kak K masih boleh ingat balik apa yang dia cakap. Jadi sebenarnya apa yang guru-guru tu cakap pada anak tu, budak-budak sekolah rendah tu sebenarnya masuk dalam kepala mereka. Cuma mereka tidak zahirkan sahaja. Bukan sebab mereka tak nak zahirkan, tapi mereka tidak tahu bagaimana nak zahirkan. Apa yang Kak K nak beritahu adalah, sewaktu cikgu tu di sekolah rendah tu dia kata, words means nothing. You stop talking and keep doing. Buat action, berhenti bercakap. Now, Kak K beritahu, words means everything. Words doesn't mean nothing. Words means everything. Words means happiness. Words mean joy. Words mean love. Words also will bring you down. Words means hate. Words bring you benci. Words juga yang bring you that going to pull you up and going to pull you down. So words is very, very powerful. Stop talking. Perkataan ni tak ada apa-apa. Action is everything. No. Action is number 2. Words is the first one. Instead of you kata action, Kak K akan cakap action nombor 3. Words dulu. Words is so powerful. Jadi cikgu tu kalau cikgu tu ada sekarang, Kak K akan cakap pada dia, terima kasih cikgu, because you cakap ayat ni that make me think all the way. Cikgu cakap words means nothing. Kata-kata tak membawa maksud apa-apa pun. Action adalah lebih penting daripada words. But in reality, at this moment, now, pada zaman saya hidup sekarang ni cikgu, I'm telling you, words is everything. Words will bring you rasa cantik. Words means will bring you rasa enough. Words will bring you rasa kaya. Words will bring you rasa miskin. Words will bring you joy. Words will bring you to fight. Words will bring you happiness. Words will bring you happiness. Words is everything. So stop saying yang kata-kata tak ada apa-apa. Kata-kata hanyalah kata-kata. Jangan ambil pot dengan kata-kata. No. Words is everything. So you need to think before you speak. You really need to think before you speak. Okay? So, pada satu hari, okay, tadi Kak K cerita di sekolah rendah, bila Kak K pergi kat sekolah menengah. Kak K ada 2 cikgu. Satu cikgu, I was talking masa Kak K tingkatan 4. Cikgu di sekolah, dia kata apa? Dia kata, masa tu Kak K ingat lagi, baru lepas result tingkatan 3 dan
Baru lepas result tu, cikgu di pusat tuition adalah Kak K panggil dia Sir. Cikgu di pusat tuition ni Kak K memang pergi tuition dia betul-betul semasa Kak K PMR. Tengah exam ni, maksudnya besok exam, hari ni baru Kak K pergi. Dia adalah kawan baik bapak Kak K. So bapak Kak K kata, if you want to go to tuition, you pergi kelas cikgu ni. So every night Kak K pergi, Kak K pilih untuk pergi rumah dia. Naik basikal malam-malam kan, pergi rumah dia. And then setiap hari, percaya tak percaya, dia mula-mula bagi 2 kali seminggu. Kak K yang tanya dia, can I come every day? Please come, dia kata. Okay, so selepas kita PMR kan, kita cuti. Lepas cuti baru kita masuk sekolah. So masa PMR tu kita ada beberapa hari delay sebelum nak cuti. So masa delay tu, cikgu tu cakap macam ni, Kamalia, dia panggil, masa sekolah Kak K suruh orang panggil Kak K CK, Siti Kamalia. C dengan K, gedik kan, daripada dulu dah gedik. So Kak K suruh orang panggil Kak K CK. Cikgu panggil Kak K Kamalia. Kak K cakap dengan cikgu, kalau saya dapat result tak bagus, what should I do? Cikgu tu cakap, ikut je lah. Siapa suruh tak nak belajar? Dia kata macam tu. Kalau awak dah dapat tu, ikut je lah. Dia cakap dengan Kak K macam tu. Kak K pun okey lah. Itu Cikgu Aida, cikgu sejarah. Dia sangat baik dengan Kak K. Sangat-sangat baik. Sebab I love sejarah. Kak K rasa sejarah senang. Sebab sejarah benda yang tak payah fikir. Hafal jawapan, boleh terus dapat jawapan. Hafal, terus jawab soalan, terus dapat A. Senang. So, Kak K ada cikgu BM. Cikgu BM tu dia cakap macam ni. Dia kan suka tanya, I love meeting people. I love talking to people. So, I love asking and looking for their opinion. I wanted to see how you think, that reflect back how I think. I mean, I kind of people like that. What happened? Kak K pergi jumpa cikgu tu. Cikgu bahasa Melayu tu dia cakap macam ni, kita dalam sistem di Malaysia, so you ikutlah apa yang ada. Kalau awak tak ikut, awak nak jadi apa? Awak nak jadi cikgu macam saya, awak kena ikutlah. Awak kenalah dapat belajar pandai-pandai. Sebab tu kat sekolah ni kena belajar pandai-pandai, dapat A kan senang. Ini awak belajar main-main. Cikgu tu macam tu lah. Kak K diam. Sebab bagi Kak K tak belajar main-main. Tapi Kak K belajar benda yang Kak K minat. Yang tak minat tu Kak K memang tak pergi kelas lah. Tapi tu bukan main-main pada Kak K lah. Kak K yang pilih untuk tak pergi kelas. I myself yang choose not to go to class. Contoh macam kelas account. Sampai sekarang kan, hijau duit bocor. Betul lah. At this moment, Kak K cuma bayar orang. Sebab tu kelemahan Kak K. Kak K tak nak top up kelemahan tu. Sebab apa? It's just I don't feel like I like it. Betul lah. Sometimes you have to do that benda yang you don't like. I know that thing. Kak K dah master that account, but I want someone else to do it for me. Tapi I know everything about it. So jangan tipu aku pasal account. Macam tu lah basically. So what happened? Bila Kak K pergi pada cikgu yang non-Muslim tadi tu kan, cikgu tuition tu Kak K tanyalah dia, what do I do kalau I tak bagus kan, if my PMR is not good or whatsoever. Sebab I know myself. Everyone know yourself. Everyone know everything. Semua orang tahu semua benda. Jangan kata tak tahu. No, that bullshit. Semua orang tahu semua benda. So what happened? Cikgu tu cakap macam ni, this is your life. You choose your life. You choose what you want to do in your life. You choose what you want to see. You choose what you want to listen. You choose your life. Your father choose to send you here. He can send you anywhere he want. But why he send you here? Your father, rich guy. Dia ada duit. Mesti you ada cikgu datang rumah kan? Ada. Tak ada cikgu tuition datang rumah. Then why your father ask to come to me? You have to naik basikal malam-malam you naik basikal macam ni kan? Why? You must ask. Sebab they must have a reason why your father choose me instead of others. That made me think. Masa tu, that really knock Kak K down lah. Sebab apa yang dia cakap tu, the words that he bring really make me feel like, kenapa dia cakap macam ni? Really make me think. At that time, I was, sebab umur Kak K baru 15. So basically, you tahulah budak-budak umur 15 how they think. Macam mana budak umur 15 tahun berfikir. Nampak kucing gelak-gelak, nampak tu gelak-gelak. I'm not like that. Kak K adalah orang yang very Kak K bukan bagus, tak. Kak K punya PMR biasa je. Kak K bukan bijak, bukan cerdik, but I questions things, what I like to do. And I believe that you need to like what you do the most. Sebab I see my father, Kak K tengok bapak Kak K, dia suka sangat dengan kerja dia. Never complain of tired, never talk bad about his work. He always talk about the good thing because he really enjoy dia punya work. Tak macam mak Kak K lah. It's two different thing. So, berbalik pada cikgu tadi. Bila Kak K dengar cikgu tu Kak K cakap, it brings me impact. Lepas tu cikgu tu dia nampak kan, I was thinking kan, dia kata, you have to decide on your life. Once you have decided what you want to do on your life, then ask your God to approve what you want on your life. But then you have to remember, whatever you ask to God, masa tu dia Kristian, dia adalah Kristian yang bagus lah, jenis orang Kristian yang sangat Kristian kan. So dia punya ayat, you ask your God, but it depends on the God to approve or not.
If it good for you, dia kata God will approve definitely. But if it not good for you, the God will not approve. Konsep dia macam Islam lah. Obviously lah, Kristian kan daripada Islam dulu. So what happened? Pada masa tu Kak K cakap, Kak K star struck. Sebab apa? My parents never say about this. My parents never say about this. They never talk about it. Sebab tu Kak K sekarang ambil langkah dengan Inas. Kak K kalau ikutkan mak Kak K punya style, dia adalah style kuku besi. Ambil buku, baca, rotan, hafal sifir. Mak Kak K zaman dulu kan. So that was really really good untuk kita dapat A. Okay, sometimes you have to force them doing something that you don't like. Tapi sebab Inas dah 12 tahun, Kak K boleh paksa dia until the age of 12 I think, sampai dia dah balik, dia dah boleh fikir. Sebab Kak K ambil pendekatan Islam lah, selepas you balik, you dah boleh fikir. So what happened now, kalau Inas tak nak baca buku, I feel bad, I feel really sad, and I feel Kak K cakap dengan dia, you will regret this, but maybe you need this kind of regression for your life. Sebab Kak K tersentak juga bila Kak K belajar sekarang dalam hidup Kak K kan. Apa yang kita nak baik untuk orang tu, kita nak yang terbaik untuk orang tu, bukanlah benda yang orang tu nak. Contoh Kak K nak husband Kak K Dr. Najak. Kak K nak Dr. Najak berubah, bangun pagi, setiap pagi pergi jogging dengan Kak K, happy dengan Kak K, jogging sama-sama. Itu yang Kak K nak, sebab itu yang Kak K rasa terbaik. Tapi adakah perkara terbaik itu perkara yang Dr. Najak nak? Tak. Jadi you can force someone else to like what I like. Dan untuk rasa baik, untuk rasa benda tu bagus, berdasarkan environment dan experience yang kita lalui. Jadi experience Kak K dengan experience Dr. Najak tidak sama, walaupun kami tidur satu bantal, satu selimut. Kita tak cerita benda dalam selimut. Kita masih ada dua otak yang berbeza, dua hati yang berbeza, dua environment yang berbeza, dua experience yang berbeza. Dr. Najak punya experience, dia tak tengok experience orang work hard. Tak. Dr. Najak punya experience, dia tengok orang yang pada Allah, orang yang dekat pada Allah, dan orang tu sukses. Dan Kak K punya experience adalah orang yang bekerja keras. So it's two different experience. Jadi apa yang Kak K nak, kita tak boleh cakap itu yang terbaik, sebab environment kita berbeza. Sebab tu kita ada Islam sebagai panduan, kita ada Islam sebagai guidance. Whatever kita nak adalah rasa. Kita tak tahu rasa tu betul ataupun tidak, dan kita tak tahu adakah rasa tu patut diimplementkan ataupun direalisasikan ataupun tidak. Bila kita cek dengan orang yang sepatutnya, ahli dia, dan bila kita cek rasa tu betul ataupun tidak, baru kita boleh start implement. Now, back to the words. So, apa Kak K nak cerita? Bila cikgu tuition Kak K tu cakap macam tu, it make me start struck. Cikgu tu dia cakap banyak-banyak kali, if you want that, go get it. It will never come to you. Besar tak ayat dia? Dia powerful kan ayat dia? Kalau Kak K pergi sekolah menengah Kak K, cikgu tu cakap, awak nak apa? Kalau awak nak apa-apa, awak nak capai kejayaan, awak kena go through sekolah ni dulu. Go through sekolah ni awak kena dapat A, awak kena kerja keras, awak kena dapat jadi student yang bagus, awak kena jadi contoh. Kan ayat yang bagus. Kak K nak bagi tahu anda, anda kadang-kadang kita cakap dengan husband kita, you kena jadi contoh untuk anak-anak, bukan ayat yang baik. Kita cakap dengan anak-anak kita, Inas kena jadi contoh pada adik-adik, bukan ayat yang baik. Kenapa? Bila kita guna ayat ni, sebab I never buy that word. Kak K tak pernah terpengaruh dengan ayat tu. Mak Kak K lah yang selalu guna, mak-mak kan. Kau kena jadi contoh pada adik-adik kau. Cikgu kat sekolah Kak K dulu pun dia selalu cakap, K, you kena jadi contoh pada adik-adik junior. For what? Kak K tak. To be happen, Kak K sangat degil. Kak K tak rasa, sebab Kak K memilih untuk buta dengan ayat tu. Sebab apa? Sebab ada ayat lagi powerful daripada tu. Sebab cikgu tuition Kak K tu dia berulang kali cakap, if you want what you want, go get it. Lepas tu dia banyak kali cakap, you in charge of your life. This is your life. Nobody going to in charge for you. So you have to in charge on your life. It's a very powerful word. Sebab dua powerful word ni, it brings me up. Dan bila cikgu cakap, you kena buat contoh pada student-student lain. You kena jadi contoh pada you punya junior. Sebab Kak K tak suka lari marathon. Kak K tak suka lari, Kak K tak suka sports, Kak K tak suka sangat. Kenapa? Sebab mak ayah Kak K daripada kecil sampai besar, dia terapkan Kak K ni hitam. Jangan main panas, nanti hitam. Kau tu dah lah hitam. Jangan main panas, sebab kau hitam, nanti kau lagi hitam. Nampak tak? Daripada kecil, my mom and my dad put that words. I'm telling you that words. Okay, that words. Words that bring you down. Bila you dikata, you hitam, jangan main panas, nanti hitam. You hitam, jangan main panas, nanti hitam. Memang pada waktu Kak K sekolah, kalau anda tengok Kak K dah jenam, Kak K seorang yang sangat hitam. Dah lah hitam, Kak K sangat tak ada ramai kawan. Kawan-kawan yang Kak K ada is kawan-kawan yang different. I don't make friends macam Inas. Inas cantik sekarang. Inas cantik. Kak K selalu cakap dia cantik. Tapi bila Kak K use that word, dia cantik, dia masih lagi rasa dia tak cantik. Dia masih lagi rasa dia tak cantik. You see, words are so powerful. Satu perkataan negatif, kalau ada seseorang ataupun sesiapa saja bercakap satu perkataan negatif pada anda, okay? Contoh kalau mak anda cakap macam Kak K tu lah, mak Kak K kata, itu bukan ayat negatif Dia cakap, jangan main panas nanti hitam.
Itu bukan ayat negatif. Tapi anda perlukan 16 orang yang cakap pada anda, jom main panas. Contoh jom main panas, kau akan keluar peluh, endorfin kau keluar, kau akan dapat banyak idea yang baru. Kak K perlukan 16 orang untuk cakap macam tu pada Kak K. Nampak tak dia punya kira-kira? Satu perkataan yang buatkan you duduk, yang buatkan you not moving, yang buatkan you selesa, we require another 16 people to make you to move, to make another actions. You see betapa payahnya benda tu. Words bring so much impact to you. So what happen bila Kak K tak suka nak join sukan-sukan? Kak K tak suka nak join, tapi Kak K nak bagi tahu anda, sewaktu Kak K berhenti sekolah, Kak K adalah presiden Rumah Merah, Kak K adalah presiden dalam bola baling, Kak K adalah presiden dalam bola jaring. Dan Kak K nak bagi tahu, Kak K tak main bola jaring, Kak K tak main bola baling. I was there as a reserve sahaja, but I was the president. Kenapa? Sebab Kak K pegang apa yang cikgu tuition Kak K cakap tu, you in charge of your life. Find a way. Whatever you need, you must work now. That's a very powerful work. Kak K suka ayat-ayat cikgu tuition Kak K ni. Dia selalu pegang rotan. Sebab kalau dia tengok Kak K berangan ataupun dia tengok Kak K malas kan, dia cuma hentak meja. Tujuan dia, I bukan nak pukul you, I hentak you untuk suruh otak you fokus semula. Sebab dia faham konsep syaitan, iblis. Dia faham konsep tu, dia hentak balik, jangan malas. Dia punya ayat. Malas is not you. Powerful tak ayat tu? Powerful. Kalau mak Kak K kan, pemalas, jangan malas. Kau boleh tak jangan malas? Tapi cikgu Kak K tu, dia akan cakap jangan malas, tapi dia counter back balik. Malas is not you. Malas is not you. Malas is not you. Dia pukul meja, dia cakap banyak-banyak kali, malas is not you. How I'm saying is like, words is so powerful. So words can bring you up and words can bring you down. Okay? Dulu Kak K tak faham sangat benda ni. Bila Kak K dah lama dalam bidang ni, lama-lama Kak K kinda understand. Bila Kak K ada staff, Kak K syukur Tuhan bagi Kak K staff, because I learn so much to develop staff. Untuk kita nak develop orang jadi baik, kita pun dulu kena bertambah baik. We must learn how to be good to ourselves as well. Then baru kita boleh bantu orang lain untuk jadi baik. Nak tak nak macam tu lah. Dan benda tu terjadi secara unconsciously. Masa Kak K 2006 2007 bila Kak K dah start ada staff kan, paling ramai Kak K ada 18 staff. Masa tu Kak K cakap, ya Allah ya Tuhanku, 18 staff, 18 kepala otak aku kena fikir. It really knocked me down. Dia tunjukkan, sebab Kak K punya konsep, Kak K tak ada konsep salahkan orang. Kak K Alhamdulillah lah Kak K tak ada perangai tu. Masa Kak K sekolah dulu, cikgu selalu cakap, K, you perlu jadi contoh pada junior-junior you. That words akan menyuruh you untuk do something to prove to someone, do something for someone, do something to prove. Tu yang Kak K cakap, this is not a good word. Kalau you cikgu, kalau you parents, kalau you suami, kalau you isteri, maybe you should avoid this word. Awak kena jadi contoh pada anak-anak. It's not a good word. Sebab you shouldn't do something to prove to someone. You shouldn't do something to prove to who. You shouldn't do that. That word shouldn't be said at the first place. Abang kena jadi baik untuk adik-adik. That's not how it's supposed to be. Dia akan buat dalam keadaan keterpaksaan. And husband Kak K cakap, buat baik ni terpaksa, betul. Tapi kalau you make them think and you make them realize that life is on them, it's not on others. Life is what they decide. Life is about choosing. Life is about making, showing what you really want. So kalau kita beritahu mereka over and over and over again, you in charge of your life, you in charge of your life, you in charge on your decision, you in charge on what you say. What you say, what your word is what is on you. Kak K tak percaya sebab Ifah Razia dulu dia selalu cakap dengan Kak K, aku ni K, mulut je jahat, hati baik. Tapi over the years, masa Kak K kenal dia kan, Kak K kenal dia kan dah lama, dari about 7 years. Daripada 7 tahun Kak K kenal dia, Kak K nampak gaya bercakap dia berbeza. Makin lama makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Sekarang kita tak nampak dia mencarut dah. Dia dah tak mencarut langsung. It shows whatever you say is what is in your heart. You tak boleh nak asingkan sebab it's attached. Dia attached. Dia tak ada konsep kat mulut je jahat, hati baik, tak ada. Tak ada konsep macam tu. Apa yang kita ada kat mulut, itu yang ada kat dalam hati kita. Sebab dulu Kak K mencarut juga. Kak K cakap masa Kak K sekolah apa semua Kak K mencarut. Kak K sangat-sangat sukalah. Sebab environment Kak K macam tu. My mom was like that. My mom was like orang sangat yang kat kampung kan. Environment dibangunkan kat kampung. So I kinda understand. Dan mak Kak K hidup di zaman Jepun. Dia tersepit. Zaman Jepun adalah you have to excel in everything. Tapi zaman kita bukan macam tu lagi. So that words is not a good word. It's really not a good word. Okay. So Kak K sharekan pada anda that story masa Kak K sekolah. Dan bila cikgu tu cakap macam tu, it bring me, cikgu tuition tadi buatkan Kak K berfikir-fikir. Lepas tu keluarlah result PMR. Kak K cuma dapat 3A. Yang lain tu B and ada C and I got 1D kot. I'm not sure apa tu lah. Lupa dah. Buat dekat A for maths lah. A for simple thing.
yang easy to get. 3A ke 4A macam tu lah. So pada tahun 2000, sistem SPM terbuka. You kena ambil semua yang wajib. Dalam masa yang sama, you boleh add on whatever you like. So that was the first time Malaysia perkenalkan benda tu. Pada selepas dah keluar result, diorang tempatkan Kak K di dalam kelas account. Kita ada 3 kelas. Satu kelas science, satu kelas account, satu kelas sastra. Kak K tak suka account. Kak K tak suka science. Dan Kak K juga tak suka sastra. Kan? So what do you really like? Kak K suka ekonomi. Kak K suka maths sebab for me, it's the same thing. Maths tak adalah susah sangat. SPM Kak K punya maths dapat B. Tak bagus sangat tapi tak adalah teruk sangat. And I think that maths is just like, it's on you how you want to answer it. The question is A, jawapan dia B, how you want to get B is up to you. So, sebab cikgu Kak K bawa that kind of metaphora which makes sense to me. What happened? Pada waktu tu, cikgu tetapkan Kak K masuk ke dalam kelas account. Okay? Kak K cakap, I don't want to learn account. I hated account. Kak K benci account. So what happened? Pada waktu Kak K benci account tu, Kak K cakap, what can I do? Masa Kak K pergi ke cikgu-cikgu ni, Kak K kan baik dengan cikgu. Kak K baik dengan semua orang. I love to talk to people. I love to listen to them. I ask them. I wanted to see their life. Kak K suka. Kak K adalah orang yang macam tu. So what happened? Kak K pergi pada cikgu BM, cikgu sejarah, cikgu bahasa Inggeris. Kak K tanya dia opinion. I don't like this. I don't like this. I don't like this. What should I do? Semualah cikgu kat situ, dia cakap macam ni. You belajar je dulu. You dapat A je dulu. You belajar, you dapat A. Once you dapat A, you can do whatever you want. Cikgu tu cakap macam tu. Kak K tak puas hati sebab Kak K tak nak belajar account ni. I don't want to belajar account. Dan Kak K tak nak belajar account. Apa lagi yang Kak K tak nak belajar pada waktu tu? Perdagangan Kak K tak nak belajar. Apa perdagangan ni? Kak K cakap merepek je. Baik belajar ekonomi. I love ekonomi. So sebab Kak K dah buka buku kan. Kak K adalah orang yang tengok dulu, oh this is interesting. Sebab dia ada masuk human behaviour. Interesting on me. So what happened? Kita tanyalah almost cikgu yang ada. Semua cikgu yang dekat sekolah tu yang ada, Kak K tanya, what is your opinion? What should I do? What can I do? Lepas tu cikgu tu cikgu tu cakap, what do you want to do? Okay, saya tak nak belajar ni cikgu. Saya nak belajar ekonomi. Saya tak nak belajar account. Saya nak belajar ni. Saya nak belajar ni. Cikgu tu dia gelak. Dia kata apa? Kalau you nak macam tu, you buatlah kelas baru. Cikgu tu gelak. Buatlah kelas sendiri. Boleh cikgu buat kelas sendiri? Boleh. Carilah 40 student. Dapatkan sign diorang. Dapatkan sign-sign cikgu yang ada. Kak K tak tahu cikgu tu bergurau ataupun apalah pada waktu tu. Star Trek me lah. Lepas tu Kak K pergi ke cikgu tuition. Kak K bentang kat dia lah. Kak K punya result. Dan masa Kak K bentang result tu, Kak K tak ada perasaan yang aku menyesal lah. Tak ada. Sebab apa? Sebab I really work hard on my maths. I really work hard on the things that I want to get an A. On the things that I want to get a B. Sebab Kak K dah boleh target. Dan benda yang Kak K tak ada fail lah. Tapi I do ada C, ada D. Benda yang C dengan D tu Kak K biar je sebab I don't work on that. So deserve lah. You don't work on that, you don't get lah. So I'm a very practical person. What happened on that day tu? Cikgu Kak K cakap, what do you want? I want to do this. Cikgu tuition dia kata, you know sistem terbuka ada untuk 2000? Yes, tahun 2000 pada waktu tu, first year dia buat sistem terbuka. Kak K cakap, tahu? Now, this is chances for you to do what you want to do. If you really want to do this, you do this. So you see, that word is very powerful. Cikgu tuition Kak K cakap banyak kali, apa je you buat is you. Dia ulang balik. Masa tu Kak K, apa je I buat is I. What do you mean? Whatever you do is you. If you going to fight for it, you're going to fight everything in your life. If you going to just leave it, that will be you the rest of the day, the rest of the year, the rest of you. Itu Star Trek lah. Lepas tu Kak K cakap, I give it a try sebab I have nothing to lose. Kak K tak ada apa-apa. I have nothing to lose. Masa tu Kak K tinggal tempat, dia bagi Kak K masuk kelas account. So what I did, Kak K jumpa kawan Kak K yang dekat sains. Sebab Kak K kan baik dengan semua orang. Kak K jumpa kawan-kawan Kak K kat sains. Kak K pengawas dekat sains ni adalah orang-orang yang bijak. So diorang akan berkawan dengan pengawas lah. Diorang akan berkawan dengan orang-orang yang sekufu katanya. It's not that diorang rasa diorang bagus, tapi diorang tidak tahu nak berkawan dengan orang yang tidak sama dengan mereka. Sebab kebijaksanaan diorang kadang-kadang jadi satu kelemahan pada mereka. Kebijaksanaan kita pada budak-budak yang pandai ni, dia punya smart tu, sometimes itulah kelemahan dia. When you are too smart, you don't know how to talk to people. Kak K bersyukur. Kak K tak adalah pandai sangat, tak adalah bodoh sangat, kat tengah-tengah. Plus my dad is a very powerful person. Kalau you jumpa my dad, kalau you kenal my dad is really powerful person. So what happened? Kak K pergi berkawan dengan orang-orang yang pandai ni, yang diorang rasa diorang bagus ni. Kak K berkawan dengan diorang and I ask diorang punya belief. Kak K nak tahu apa belief system diorang. Daripada situ, daripada 40 orang tadi, ada 2 orang yang belief system dia kata, aku tak suka sains. I have to do it for my mom. And then what do you like to do? To be happen, diorang kata they wanted to do the economics. Sebab Kak K tahu orang dalam kelas A ni, diorang macam dah belik apa yang diorang kena belajar dengan tempat. So because I think my life start at form 4. Sebelum tu is just for me knowing all the people. For me lah, Kak K punya daripada dulu macam tu. So masa Kak K tinggal tempat tu, Kak K jumpalah 2 orang di dalam kelas pandai tu yang ada belief system macam tu. Yang
believe that economy is best. Okay, then I got 2 people with me. Lepas tu Kak K duduk dalam kelas Kak K cari berapa ramai yang benci account. Okay, berapa ramai yang benci account. So dalam ramai-ramai tu, as seperti yang anda rasakan, seperti yang anda boleh bayangkan, majority of them do not know what they want compared to budak yang kelas A tadi. Okay, sebab budak kelas A tu dia dah tahu potensi diri dia dalam environment yang mak bapak dia, everyone was so striking to get an A, everyone dah bagi tahu dia orang what they need to do, what they want to do in their life, which is at the end of the day dia orang tak jadi apa-apa pun. So yang kelas-kelas Kak K ni, most of them do not know what they want. Kak K ceritakan kat dia orang, Kak K bagi janji-janji harapan manis macam kita punya parti-parti politik negara. So kat situ Kak K berpolitik lah. Kak K cakap ekonomi ni best macam ni. Cikgu dia best macam ni. Nak tak kau join aku, kita buat kelas, kita belajar ekonomi? Boleh ke Kak K? Boleh ke K? Boleh lah. Aku jaminnya boleh. Kau ikut je aku ni. Kak K bawa janji-janji tu, Kak K sembang 5 hari. 5 hari tu tak ada kelas. Cikgu-cikgu kan masih lagi meeting nak buat preparation whatsoever. So 5 hari masuk kelas tu tak ada apa-apa. It's just you been knowing each other. Biasalah kita kat sekolah kan ada masa kita tak ada buat apa-apa. So at that time, Kak K cuba mempengaruhi as much people as I can. Bila Kak K dah berjaya 2 orang daripada kelas pertama, daripada kelas Kak K tu I managed to get about 12 people. So 12 to 2, 14. Kak K masih lagi tak cukup quota, about 26. These 26 people Kak K pergi kat kelas belakang. Di kelas belakang Kak K bukanlah kelas terlalu bodoh, bukan kelas terlalu pandai, tapi dia orang ni adalah orang-orang yang hardly to focus. Majority adalah green brainers. They are hardworking people. They doesn't come from a family yang straight A's and everything, but they are very good people. Ini orang-orang yang baik. Ni orang nakal, tapi nakal dia orang ni tak adalah apa sangat pun. Isap rokok, how much, nakal macam mana je ni orang boleh jadi. At that point, dan Kak K baik dengan diorang. Kak K adalah pengawas yang kalau orang rampas barang-barang kau, cikgu rampas, Kak K sendiri yang rampas waktu Kak K menjalankan tugas. Kak K adalah orang yang bagi balik barang rampasan pada diorang. Contoh, rokok, telefon, whatsoever benda-benda tu, Kak K adalah orang yang pergi curi balik daripada cikgu punya barang dan bagi balik pada diorang. So I make good connection dengan budak-budak kelas belakang. So what happened? I'm at this moment, Kak K baik dengan student India. Okay, student India dekat kelas belakang. Student India is like everything. Diorang macam taiko besar kat belakang. So Kak K cakap dengan diorang, you have nothing to lose, jomlah join aku, kita masuk kelas. So pada mereka, it's an honor bila satu pengawas datang, satu pengawas yang dia kata budak-budak bijak lah ni. Sebab Kak K antara kira budak-budak yang di highlight jugalah kat sekolah kan. Tingkatan 3 tu pun I was mingle with everyone. Kak K kenal setiap orang di sekolah. I know everyone, I talk to everyone, everyone knows me. So what happened masa kat sekolah, memang ramai orang kata Kak K sangat garang lah. Kamalia memang garang. Kalau tanya SMKPJ, everyone akan cakap Kak K garang. Tapi Kak K garang, memang Kak K garang sebab Kak K dibangunkan garang. Cuma Kak K baik bila Kak K bagi balik barang-barang yang diorang kena rampas. So kat situ I make connections. So people yang kat belakang ni, diorang okay. Bila ada geng-geng perempuan yang kena pukul, Kak K balik, bila kita balik, ada geng-geng yang kena pukul, budak-budak perempuan yang kena pukul. Sekolah Kak K, sekolah nakal Sekolah Kak K, sekolah Padang Jaya mengandungkan sekolah Padang Indah. That kind of school. Kalau you tak pernah dengar, that school ada. So sekolah Padang Jaya, geng-geng kat luar yang nak pukul-pukul tu, I was there. Maknanya, Kak K tak buat apa-apa. Kak K tak ada protect diorang whatsoever, tapi Kak K support je. So I was there. Maksudnya untuk orang yang kena pukul, Kak K ada kat situ, Kak K show concern, Kak K tak masuk campur, tapi I was there. So apa yang jadi, budak tu rasa someone is with her, walaupun she's on the bad side or on the good side, I was there. Because I really think like everyone require second chance to me lah pada waktu tu. So apa berlaku, I make a good connection kat belakang. Seperti yang anda jangka, Kak K berjaya baut 24 orang daripada kelas belakang. Dan kelas belakang ni ada banyak, ada 4 kelas. Kak K ambil kelas yang daripada sini 2, daripada sini 2. An honor for them untuk sign. So Kak K buat satu kertas, Kak K sign kelas tu. Kak K bagi tahu kami nak kelas ekonomi, kami nak kelas tasawur Islam. Kelas senang. Kak K cari kelas senang for you to get an A. Kak K nak kelas ni, kelas ni, kelas ni, kelas ni, kelas ni. Kak K buat petition. Kak K sign, semua orang sign, nama dengan sign and everything. And what happened, Kak K buat 2 kopi, Kak K photo state, and then I bring one to my counselor cikgu yang Kak K tanya opinion tu. Satu lagi Kak K bawakan kepada pengetua. Pengetua geleng kepala, dia kata, apa lagi kamu ni Kamalia? Cikgu, I wanted to make a new class. Saya dah ada 40 orang dan 40 orang ni dah sign. We all wanted to make changes. We don't want kelas-kelas yang you bagi, we want this class. Cikgu tu dia tersandar, tapi dia gelak lah. Dia kata, I never imagine that someone can come up with this idea. You ni memang gila, dia cakap macam tu. Cikgu, saya tak nak belajar account, cikgu tolong lah, cikgu
tolonglah cikgu, saya tak nak belajar akaun cikgu. Akaun bukan untuk saya kalau masuk akaun saya pergi jadi mati si cikgu. Cikgu tu kan dia Star Trek tau, sebab dia lawan dengan orang buku, dia go by book, dan Kak K pula go by book dengan dia. So what happened, dia kata okay, I bring this to meeting. So bila Kak K pergi, dia bawakan benda tu ke meeting, what happened, cikgu-cikgu kat dalam tu mungkin Kak K tak tahulah apa yang berlaku, tapi besok tu wujud satu kelas 4P3 4P3. I still remember because that class happened because of me. Tapi dengan satu syarat, awak mesti ada account. Masa tu Kak K rasa nak tumbuk muka cikgu tu. But I got kelas ekonomi, perdagangan tak ada. So I'm happy ready. Kelas tasawuf Islam tak ada. So you kena ambil kelas ekonomi, kelas account dan admat. Basically Kak K dah dapat dua benda yang Kak K nak, dan Kak K tak suka ni. Jadi apa yang berlaku, Kak K cakap, boleh tak saya nak ambil tasawuf Islam add on? Sebab Kak K tahu bila you ambil pendidikan Islam is like senang, tasawuf Islam adalah lagi senang. Sebab tasawuf Islam diwujudkan untuk kelas yang bawah sekali. So pada pemikiran Kak K, mestilah kelas tu dibuat untuk budak yang bawah sekali faham. Kalau budak yang bawah sekali senang faham, maknanya untuk kita an easy A. So Kak K ambil lah. Cikgu tu cakap boleh. So Kak K daftar. So Kak K adalah orang pertama yang daftar dekat sekolah ambil benda yang dia tak ajar dalam kelas. So dia kata, if you want this class, you have to learn by yourself. So apa jadi? Kak K tak nak account kan? Masa account tu Kak K lari pergi kelas tasawur. Masa account tu Kak K pergi masuk kelas yang lain. Kak K pergi masuk tu jam ada kelas ikut suka hati aku je. Kak K buat meeting persatuan pada waktu Kak K punya kelas account. Punyalah tak suka account tu, but I learn account just to pass the class. Punyalah macam tu kan. So what happened? Kenapa orang cakap why you tak suka account? You kena faham, grand brainers ni hardly to focus. Account require you to focus. Masalah dengan orang kita ni, masalah dengan mak-mak ni, they don't want to understand that. Diorang nak tahu yang ini you kena dapat A. Whatever you do, you kena dapat A. Duduk belajar, force yourself to focus. Engkau cakap fokus, but you sendiri tak tahu how to focus. You tak ajar diorang pun how to focus. You cakap je fokus. You tak tahu adakah fokus tu duduk pandang benda tu. No, that is not focus. That is so not focus. Okay. Bila Kak K pergi kat cikgu tuition Kak K cakap dengan dia, cikgu, I'm come out with this. Cikgu tu dia cakap apa? Good job, because this life is your life. You ulang lagi. You in charge of your life. Now, if you cannot get an A on this, you need to get an A on something else. So what you did, you need to get an A in maths, you need to get an A in tasawuf Islam, you need to get an A in history, sejarah, sebab you nak masuk ke dalam economics punya benda. You need this kind of thing to get an A. So bila dia cakap macam tu, dia bagi Kak K satu fakta. Kenapa? Kalau kau nak masuk universiti, kau cuma perlukan all this. When you excellent in all this, it's easy for you to get masuk universiti. Dan kalau you tak nak belajar, hi, Assalamualaikum, good morning Maria. Dan cikgu Kak K cakap, kalau you tak nak belajar and you tak nak dapat A dalam accounts and everything else, you have to make sure you are flying colours. Maksud flying colours adalah, baru Kak K tahu pada waktu tu, sebab cikgu tuition Kak K ni, dia adalah orang yang betul-betul dalam sistem pendidikan. Dia faham. Dia kata, dia explain pada Kak K, you adalah sekolah biasa, so you ada kota untuk you masuk universiti. Sebab sekolah biasa dengan sekolah asrama penuh is different. Sekolah asrama penuh semua budak-budak pandai, jadi kerajaan wujudkan kota untuk budak-budak tak berapa pandai, sekolah biasa yang tidak kompeten, untuk dapat peluang masuk universiti. So you have to grab this quota. What you need to do, K, masa you nak berhenti, you kena pastikan CJ berhenti you semua presiden. So that is flying colour. Walaupun you cuma dapat 3A, 4A, 5A, 6A, but you need to make sure you are a colourful person. You are good enough to be a leader. At that time, Kak K tersandar dan Kak K cakap, okay, now I need to make strategy before Kak K berhenti sekolah. That what I did. Kak K buat strategi. So masa Kak K SPM, Kak K cuma dapat 5A. I think 5A ke 4A, macam tu lah. Kak K bukan straight A student, tapi Kak K dapat pergi US. Dan Kak K cakap lah, majority interview siswa yang Kak K pergi, Kak K hantar pada 29 beasiswa punya form. Kak K dapat 3 untuk interview balik semula lah. Kak K dapat 3 offer letter untuk pergi belajar. So point Kak K adalah, the words are really powerful words. Cikgu tu dia cakap, dia tak bagi tahu pun Kak K you are bodoh ke, dia tak bagi tahu Kak K you kena buat benda yang lebih daripada sepatutnya ke, tak. Dia bagi tahu Kak K, this is your life, you have to in charge your life, you have to make way of your life. If you want whatever you want, you need to get it. No one will get it for you. Dan dia tak nak guna ayat, you tak payah sibuk nak jadi contoh pada semua orang. That's bullshit, cikgu Kak K tu cakap. Cikgu Kak K tu adalah cikgu tuition Kak K tu lah. Kak K panggil dia sir, hidup lagi. Don't work to prove something to people. Work for you. You need to work this
for you. Tak payah dengar semua orang cakap. You tak suka, you buat yang benda. You tak suka, you tak payah buat. Tapi benda yang you suka, you kena buat sampai you sangat bagus. Benda yang you suka, you kena buat sampai you sangat bagus. Jadi, point dia adalah the words that you use in your kids, in your life, in yourself, in your everything that you do is really, really, really powerful. Dia bukan sekadar words. It brings so much impact to you. To you, bukan takat you je, to others as well. Now, Kak K nak cerita pula pasal mak ayah Kak K. Now, you see, my mom adalah orang yang very, very, very hardworking. Okay? And my mom believe if you work hard, you get it. My dad adalah orang yang hardworking. Dalam masa sama, my dad is a little bit smart. Sebab dia percaya people is everything. My dad believe connection to people is everything. People will connect you to others. Memanglah Tuhan segalanya. Tuhan is of course nombor satu. But you kena usaha. In order to usaha, you need to understand people as well. So my dad was really good in doing that. Okay? My mom kata, belajarlah pandai-pandai. Belajarlah pandai-pandai. Nanti masuk universiti, malulah ayah ni. Ayah ni dah lah masuk Islam, malulah dekat kawan-kawan dia, malulah dekat keluarga dia. Dah lah masuk Islam, anak pula tak pandai. My mom was like that. Okay, my mom was like that. My mom selalu cakap, belajarlah, nanti adik-adik kau ni, dia tengok engkau tak pandai, tengok engkau bodoh, nanti adik-adik kau tengok kau bodoh, dia orang pun jadi macam bodoh gak macam kau. Kalau kau pandai, adik-adik kau pun pandai. This is my mom. My dad, arwah bapak Kak K, dia cakap macam ni. Dia cakap, ayah ni tak pandai. Ayah ni kerja dulu pun office boy je. Sekarang ni je ayah jual kereta. Ayah tak tahu pasal Nina punya belajar-belajar ni, ayah tak tahu. Ayah tak tahu, ayah tak pandai. Dia cakap macam tu. But, kalau itu yang you want, work hard for it. Whatever you want, work hard for it. Lepas tu, I cakap lah saja Kak K gurau. Kalau tak dapat straight A, tak apalah. Bapak Kak K cakap, ni orang dapat straight A tu semua pandai ke? Ayah ni tak ada A, ada je duit sejuta dalam bank. At that time, Bapak Kak K punya bahagia punya definitions adalah duit. Okay, pada waktu tu Kak K faham sebab dia duduk dalam kehidupan yang bukan kaya. Jadi pada dia kaya adalah segalanya lah pada waktu tu at that time. So, tapi that words, point Kak K adalah it's not how they live, it's what the words they use. Sebab tu Kak K cakap, mak bapak Kak K dia tak pernah force Kak K untuk belajar pandai ke, untuk belajar luar negara ke, tak. Sebab mak Kak K dia tak tahu pasal apa yang Kak K belajar. Mak Kak K bukan orang pandai, dia tak force. Tapi mak Kak K menggunakan ayat yang you need to prove something to someone. You need to do this because you need to prove. You yang kena jaga air muka mak ayah, you know, that kind of thing. But I don't buy lah. Sebab my dad words was really, really impactful. But my dad kata, if you didn't get straight A, fine, it's okay. You need to work on it. Maksudnya kalau kita tak dapat A tapi kita suka jual jambu, kita kena jual jambu sampai jambu kita tu dibeli oleh satu Malaysia, sampai jambu kita tu ada truck, sampai jambu kita dikenali satu dunia. Means even though it's just jual jambu, you do something that you really like until it becomes so powerful. So what happened, my dad was really good in talking, communication, people. Dia suka people, dia suka melayan orang, dia suka meeting people, dia love spending time on that. And my dad boleh cakap India, boleh cakap Cina, boleh cakap Melayu. Dan bapak Kak K adalah India Muslim. My dad love to make connections dengan orang atas, love to make connection dengan orang bawah. Dia love to talk to people. Itu kat situ dia recharge diri dia. And dia love to know the other things that they don't know daripada a real people instead of dia baca buku. Sangat hijau My dad obviously bukan orang yang baca buku, hardly to focus, dia sangat hijau, but dia adalah orang yang get a real experience from a real people. That was my dad. So what happened, dia punya ayat that's really powerful. You just need to work hard on what you like. Kalau you tak dapat straight A, okay, tak ada masalah, but you need to work hard on what you love to do, on what you like to do. You just need to work hard on everything that you need to do. Dia never say you need to do this because of me. So what happened, bila bapak Kak K cakap macam tu, di support pula dengan cikgu tuition Kak K, I'm telling you, the words is really make an impact. Bila a good word macam ni been talked to you over and over and over again, word-word yang tidak membawa you naik tadi akan tertutup dengan sendirinya. Tapi it requires a really good word for people to say to you, for you to naik balik. Then it's not an easy thing. Jadi Kak K nak urge dan nak bagi tahu anda, if you are parents, you are husband and wife, you need to understand these words boleh bring happiness, boleh bring joy, boleh bring hatred, boleh bring rasa cukup, rasa tak cukup pada anak-anak you, pada suami isteri you. Okay, so that was my mom and my dad. Then Kak K cerita pula husband and wife. Ini masalah yang selalu berlaku. Husband and wife, dia ada satu masalah. They don't understand about words. Majority dalam seminar Girl Boss, dalam gratitude, okay, dalam JMR, apa yang Kak K bawa adalah Kak K bantu anda to susun the words, dan Kak K tekankan pada anda that words are really, really, really important. Okay, I tekankan you that words are really important. Sebab tu dalam buku Journal Passport,
Okay, gratitude passport, journal gratitude passport. That gratitude passport, I'm working right now. Kita dah start buat pre-order kan, RM50 je buku tu. That book is actually to you to make a routine to say a right word about yourself, about others as well. Ini adalah rutin yang Kak K nak paksa anda buat sebab words have a big impact. Contoh suami pergi kerja, isteri pergi kerja, naik kereta sama-sama. Dalam kereta, suami tak ada cakap pun baju dia cantik ke, tudung dia cantik ke, sebab itu yang dia tengok hari-hari. Satu hari si isteri masuk JMR, dia masuk GMR dan ada satu task, hantar satu WhatsApp pada suami, puji suami. Contoh Kak K letak contoh. Cantiknya baju you pakai hari ni, biru ni. Kalau you biru ni memang sesuai kat you, nampak muda sangat. What happen? Daripada 100 wanita yang ada dalam JMR, task tu paling susah nak buat. Kenapa? Sebab dia puji suami. Okay, now okay, tak kisahkan pun pasal perangai puji tak puji. Now I wanted to show to you how words can bring so much different to others people and to your life as well. It will bring a good, not just a good, a huge impact to yourself. So what happened? Sebab for you to stay dalam gratitude race JMR, for you to stay, you need to finish your task. Kak K ulang banyak kali, kalau you tipu dalam task ni, you tak tipu siapa-siapa, you tipu diri you. This is you. So kalau you tipu, you basically tak tipu siapa-siapa pun, you hanya tipu diri you sendiri saja. So dalam JMR, I'm telling you, these are the tasks you need to do. So you need to do, you ada sebelum pukul 10 malam to present me the task that you completed. Kalau you tak complete, you don't have to tell me everything. You are out of the game, you are out of the race. So what happened? Diorang bekerja-kerja nak buat benda tu because you think it's a task. Tak kisahlah, pada mula you rasa it's a task. So what happened? Majority woman, dia buat, the first time dia puji, dia buat all the words panjang gila sebab tak pernah puji. That words Kak K suruh delete, buat balik. Sampailah dia orang bagi words yang paling pendek and I approve, dan dia orang hantar pada suami dia orang. You know what happened? Dia kata, Kak K, first time suami saya reply balik, thank you sayang. Okay. First time suami saya balik dalam keadaan tersenyum. Dia tanya saya, apa khabar hari ni? You see how the words changes will give you cuma ubah sedikit perkataan je. Instead of you tanya kat husband you dah makan ke belum, you tukarkan kepada ayat you, I love rambut you today. Rambut you today make you look so cute. That kind of word will bring husband you punya semangat naik, akan sparkkan cinta you. Dan word tu, walaupun kita puji, kita kata baju dia cantik hari ni, that words is actually I love you so much, I appreciate you. Kita kata baju abang handsome lah, abang pakai baju handsome hari ni, abang pakai baju pink ni nampak comel sangat. Kita tulis macam tu, tapi sebenarnya that word mean I love you so much and I appreciate you here with me today, with me forever, with me every day, with me till we die. We are going to grow apart, we are going to grow together. So it's just a small word that brings so much energy and so much meaningful punya impact pada si suami tadi. And out of sudden dia kata ada juga yang JMR 3 suami terus buat, hari ni okey ke, how are you? Ada yang JMR 4 best. Okay, baru puji satu, suami kata malam ni nak belanja ayam makan dekat nasi ayam tu lah. Suami saya tak pernah cakap macam ni Kak K. You see, even it's just a small word will bring a big impact. Sebab words is everything. Kak K suka dalam batch 2. Dalam batch 2 dia cakap macam ni, Kak K, this task is task yang paling crazy saya pernah buat, puji suami, dan ayat dia sangat pendek. Kak K cakap it's just a words. So dia buat. Lepas dia buat, apa jadi tahu? Dia kata bila suami dia balik, bila suami dia baik, suami dia start puji satu benda pada dia. Sebab dia puji husband dia kata baju pink ni you pakai comel. Lepas tu bila dia balik rumah, dia pakai baju kaftan. Dia kata kaftan je tau. Suami saya kata suka tengok mami pakai kaftan ni, cute je. Walaupun suami kita tipu whatsoever, kita tahu dia menipu, tapi apa kita rasa? Dia kata kan, saya rasa bahagia Kak K. Pada waktu tu saya rasa berbunga-bunga. And that word, I'm telling you, that word is impactful. Walaupun kita rasa macam it's just a simple word, it's not. It's a big word, especially kalau pada isteri. Kalau you nak tengok isteri you cantik, sebab cantik ni is not the outside. Trust me, cantik is not the outside. Sebab you boleh tengok ramai orang cantik, tapi bila you jalan sebelah dia ataupun you tengok dia, you rasa kosong. You tak ada pun rasa macam cantik gila. Tak ada pun rasa macam wah cantik gila. Tak ada. Sebab you rasa kadang-kadang kita tengok orang tu sangat cantik, tapi
kita tengok, kita cakap, cantik. Tapi orang tu kalau kita tengok dia biasa, tapi kita tengok tu kita cakap, cantik gila lah dia ni. You see, you boleh rasa the difference. Sebab people who are cantik surface dengan cantik inside is different. Kebanyakan orang cantik surface, dia cantik juga inside. Sebab in order for you to be cantik on yourself saja tak jadi. You kena feel cantik inside as well. So what happen pada isteri-isteri yang tak cantik? Kalau suami, pada suami yang ada isteri-isteri tak cantik dan isteri-isteri yang tak cantik, yang rasa diri dia tak cantik, this is what you need to do. You need to implement this kind of word. Jadi, you boleh dapat balik tindak balas the same word impact from your husband that will make you cantik. Trust me, orang tak cantik lepas kahwin akan jadi cantik. Kenapa? Sebab you feel happy dan you rasa cantik. You tak perlu be cantik or whatsoever. Macam you tak perlu pun nak jadi super cantik, kulit halus mulus macam tu. Tak perlu. You jadi macam diri you sendiri pun you dah membuatkan diri you cantik. Makeup sedikit pun akan menyebabkan orang rasa you cantik. Sebab apa? You punya dalam tu rasa you cantik. Dah cukup dah. It doesn't matter what people believe in you. It matter what you believe in you. If you could not believe in you, how can people believe in you? So you have to believe that you are beautiful in order for people to believe that you are beautiful as well. So instead of you making usaha ataupun kerja keras untuk jadi cantik, like pergi kelas makeup, pergi buat kelas kecantikan, makeup kulit or whatsoever, yes, that usaha tu perlulah. Tapi usaha yang nak rasakan diri kita cantik, diri inner kita cantik tu pun sangat penting. Lebih penting daripada what you put on your face. What you put on your heart, it's really important than what you put on your face. The makeup of your heart is really important than the makeup that you put on your face. So you have to make sure. Dan kita tak boleh kata konteks. Kita tak boleh kata wanita ada satu masalah, dia akan cakap, itulah husband saya tak puji. No. For you to puji people, for you to give this impactful word, for you to receive this impactful word, you first need to give the impactful word to them. Sebab culture kita tak ada ajar macam ni. Mana pernah kita dengar? Pernah tak? Kita ada anak lelaki, tak pernah kan kita cakap anak lelaki kita, tolong puji mami sekarang, puji bapak sekarang? Tak pernah. So jangan kita debatekan kekurangan suami kita. Okay, jangan kita debatekan sebab dia pun manusia. Dan tolong jangan salahkan mak ayah dia sebab mak dia adalah wanita, kita juga adalah wanita, kita pun akan buat benda yang sama macam mak dia buat. Kita pun takkan ajar anak lelaki kita untuk puji isteri dia, sebab anak lelaki kita tak boleh puji kita, macam mana nak puji isteri dia? We are doing best. So I'm focusing you back on the words. Words are really impactful. So wife, untuk suami kalau melihat, tolong sharekan apa yang anda dengar hari ni, tekan button share. Kalau boleh suami-suami lihat lagi bagus. Sebab apa? Suami, if you want your wife to be beautiful, you give a good word, you give a big word, you give an impactful word to your wife, you will see a big changes to your wife. You akan rasa isteri you sangat cantik hari ke hari ke hari ke hari. And for wife, sebab yang banyak tengok kat Kit adalah wife, stop expect things from your husband. Husband you adalah manusia, ada banyak kekurangan sama macam you. Belajar terima kekurangan dia macam mana dia belajar terima kekurangan you. So you need to start first. You need to start first. You need to give an impactful word to your kids. You need to give impactful word to your husband. You need to give impactful word to your staff. You need to give impactful word to you. You kena cakap impactful word to you yourself, baby. You kena cakap to yourself as well. Today, Kak Ken nak bercerita pasal words. A very impactful word. Journal, gratitude, passport. So, if you are wife at this moment, if you are listening to me and you are wife, duduk, sandar sekejap, fikir. What are the impactful word that I'm going to use today? What are the impactful word that I'm going to use today? To my husband. To my kids. Jangan buat sekali dah putus asa. Contoh, okay, saya dah puji dah husband saya. Husband saya tak puji saya pun. Don't say that. Jangan putus asa. Sebab apa? Kalau you usia you 35 tahun sekarang, kan? You dah berkahwin 11 tahun, okay? 11 tahun you tidak pernah buat pujian. 35 tahun husband you tidak menerima pujian. Jadi dia tak tahu nak respon macam mana. You pun tak tahu nak respon macam mana. Kalau orang puji kita, kita akan cakap, kalau orang puji kat Kia tudung ni kan, tudung cantik, Kak Kia akan reply apa? Oh, RM10 je. Oh, beli kat sana je. Oh, orang bagi je. Oh, tudung lama. Kita tak tahu nak menerima pujian, betul tak? Sepatutnya kita jawab, thank you, I like your shirt too. Thank you, tudung you pun cantik juga. Thank you, baju you pun, I love your baju. Thank you, I love your scarf, it's very beautiful. I love your scarf. You see? It's very impactful. Sebab cuba bayangkan kalau Kak K dengan anda jumpa dalam lift, okay? Kak K dengan anda jumpa dalam lift, out of sudden, lift 1 naik tingkat 11, ada 11 lift, betul?
and just the two of us. Kak K pandang anda atas bawah, mestilah anda rasa tak selesa. And Kak K cakap, I love your tudung. It really kills. The purple is so beautiful. I love it. So nice. But how do you feel? How do you really feel of that day? You rasa gembira kan? Pada waktu tu you tak tahu nak reply apa. You macam, ya ke? Thank you. Biasa je. Kadang-kadang kita macam tak tahu nak gugup kan, tak tahu nak cakap apa kan. Kadang-kadang kita gugup kan. But how does that impact your day? The whole day you akan tersenyum. Dan kalau bos you marah pun, you still akan rasa chill down dan you akan senyum balik sebab my expression and my impactful word to you that day bring you happiness that will last for the day. So what happen bila you kerja, you tak rasa penat, dan bila you balik, you akan senyum dekat anak dan husband you. Kalaulah husband you top up, dia kata, Mommy, you look so good in purple. If your husband top up macam tu, you akan feel so happy towards the day. Anak-anak you tak akan marah anak-anak you. You akan give that powerful impact words to your kids pula. And tiba-tiba you puji anak you, Abang cantik lah pakai oren. You see that kind of thing? You see how this relate? These words is everything. I really think that words is everything is really on words. How you say things is how you say everything. Kalau suami nampak isteri pakai baju cantik kan, lepas tu isteri tanya, Abang baju saya cantik tak? Okay? Dan si suami cakap okay, okay. Biasanya lelaki akan cakap cantik, macam tu kan. That word okay ataupun that word cantik means isteri you sekarang ni dia dengar benda tu, dia akan rasa seperti husband dia kata, aku tak cantik, aku tak cukup, aku tak best, aku tak wangi, aku bukan isteri yang baik, aku bukan aku yang dulu. So one word brings so much emotion pada seorang wife. Benda ni memang crazy. The words are really impactful and it's really crazy. So kalau wife tu tanya, Abang cantik tak tudung saya? The husband should reply, oh, you look very beautiful. Mami, Papa suka tudung Mami macam ni. Mami kalau pakai tudung pink ni memang cantik. Papa memang suka daripada first Mami pakai pink. I think you look sweet on pink. And I think you really look cute on pink. Instead of you cakap cantik, exaggerate that word. Panjangkan that word. Remember, that one cantik word, put expression on it or exaggerate on it, you'll get a different result for the rest of the day. Okay? For the rest of the day. I'm telling you. Dan tak ada benda kat dunia yang tidak boleh dibelajar. Everything is learnable. Everything is learnable. Expression pun boleh learnable. Tak ada benda yang tak boleh dibelajar. Nak jadi cantik pun boleh belajar, nak jadi buruk pun nak boleh belajar. Semua benda boleh belajar. Tak ada benda yang tidak boleh belajar. To me, everything boleh belajar. Kak K dulu adalah bukan orang yang serving Kak K tak suka nak serve. I don't like to think about other people. Tapi sebab Dr. Najak ajar Kak K, dia kata, yang boleh tak belajar serving? Boleh tak you serve? I don't want to serve. You learn to serve because of me, boleh tak? Awak buat sebab saya suruh boleh? Masa tu dah jadi arahan. Okay lah. So I go serve. Mula-mula memang Kak K benci. Tapi lama-lama, bila Kak K serve, my husband put that word. Rajinnya Mami. Ni isteri aku. So bila Kak K serve, ni isteri aku. Dia ni, kau tahu tak, satu Malaysia dia dah bagi top. Dia keep on talking about the good things about me. Good things about me. That boost myself up. That really boost myself up. Bila Kak K serve, terima kasih lah Mami yang comel ni. Walaupun Kak K bawa air kosong, Mami ni comel. Semua cakap thank you Kak Mami. Kalau Mami tak bawa air ni, Papa tak minum air ni. Nasib baik Mami bawa air ni. Kalau tak ada ni, nanti sampai petang Papa tak pergi toilet. You see that kind of word? You need to make that as a culture. Make and impactful. Talk about the impactful word. Jangan cakap benda sampah, jangan cakap benda kotor, jangan cakap komplain. I benci sangat kalau orang komplain. So, words are very impactful. Words are really impactful.